Selamat pagi, hari ini kita akan belajar tajuk Matematik Kelas 1, bab 8 garis dan sudut. Okay, hari ini kita belajar dua subtopik. Okay, yang pertama, 82 sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Yang kedua, 83 sudut yang berkaitan dengan garis selari dan rentas lintang. Tenda pembelajaran yang pertama iaitu 8.2 sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Yang pertama adalah mengenal pasti, menerangkan dan melukis sudut berbentang tujuh dan sudut bersebelahan pada garis bersilang termasuk garis berserenjam. Yang kedua, menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis bersilang apabila nilai sudut lain diberi. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Apakah sudut bertentang bucu dan sudut bersebelahan pada garis bersilang? Dari hasil aktiviti dalam buku teks, kita dapati yang pertama, sudut bertentangan bucu pada garis bersilang adalah sama. Bertentangan maksudnya kita lihat A yang warna merah bertentang dengan C. Okay? Maksudnya A bertentang dengan C. Hasil tambah sudut bersebelahan pada garis bersilang ialah 180 darjah. Contohnya di sini. Sudut A sama dengan sudut C. Okay, sudut A sama dengan sudut C. Sudut B sama dengan sudut D. Sudut B sama dengan sudut C. Okay, untuk menghasilkan 180 darjah tadi, sudut bersebelahan adalah sudut A tambah dengan sudut D. A bersebelah dengan D. 180. Sudut D tambah dengan sudut C. Sudut D tambah dengan sudut C. Okay. Sudut C tambah dengan sudut B. Sudut C tambah sudut B. Sudut B tambah dengan sudut A. Sudut B tambah dengan sudut A. Jadi semua bersebelahan ini adalah 180. Jika dua garis berselang ialah berserenjang antara satu sama lain, maka semua sudut pada garis bersilang itu ialah 90 darjah. Jadi kalau dia macam betul-betul di tengah, okay, bersilang, okay, dia akan dapat 90 darjah. Okay. Raja di sebelah menunjukkan dua garis bersilang, kenal pasti dan nyatakan. A. Sudut bertentangan bucu. B. Sudut bersebelahan pada garis bersilang. Okay. Yang mana kamu tentukan PQR. Okay. Penyelesaiannya, sudut P dengan R adalah sudut bertentangan bucu. Okay. Sudut P dan Q adalah sudut bersebelahan. Kalau Q dengan R pun bersebelahan pada garis bersilang. Okay, bagaimanakah anda menentukan nilai sudut pada garis bersilang? Kita lihat contoh dalam teks. Dalam raja di sebelah PSQ, RSQ dan PTB ialah garis lurus. Cari nilai X dan Y. Okay, sini X kita, sini Y kita. Jadi, PSQ dan RSTU. Okay, garis lurus ya. Penyelesaiannya kita lihat X ni. Okay, kalau sudut bersebelahan berapa jumlah? 180. Jadi, X tambah 135 sama dengan 180. Jadi, X sama dengan 180 tolak 135 sama dengan 45 darjah. Jadi, Y macam mana? Y adalah sudut bertentangan. Jadi, sudut bertentangan jadi jumlah dia 62 darjah. Tulis saja sudut bertentangan. Okay, bagaimanakah anda menyelesaikan masalah? Dalam rajah sebelah, POR dan TOQ ialah garis lurus. Cari nilai X dan Y. Lihat rajah sini. Sini Y kita ada 2. Okay, X di sini. Okay, di bahagian O saja tak ada. Okay. POT. Mana POT kita? Okay, POT. Sudah diberi nilai dia adalah sama dengan POQ. POQ. Okay. Jadi maksud dia 72 ini bertentangan dengan sudut POT. Jadi jumlah dia adalah 72. Tapi kita dapat separuh saja 60. Jadi kita tulis sini
sudut POT sama dengan 72. X tambah 60 sama dengan 72. X sama dengan 72 tolak 60. Jadi jawapan dia 12. Sekarang kita tengok Y. Y adalah sudut bersebelahan dengan 72 yang kita dapat dengan X tadi. X dengan 60. Jadi bersebelahan pada Y. Jadi sudut TOR yang sama 72 sama dengan 180. Jadi sudut TOR sama dengan 180 tolak 72 bersamaan 108. Jadi ada berapa biji Y? 2Y. 2Y sama dengan 108. Jadi 1Y adalah 54. Okey, kita masuk standard yang kedua, iaitu 8.3 sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis retas lintang. Okey. Yang pertama adalah mengenal, menerangkan dan melukis garis selari dan garis rentas lintang. Mengenal, menerangkan dan melukis sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman. 3. Menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari berdasarkan sifat-sifat sudut yang berkaitan dengan garis lintas lintang. Yang keempat, menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang apabila nilai sudut dan juga sudut lain diberi. Yang kelima, mengenal dan mewakilkan sudut dongak dan sudut tunduk dalam situasi kehidupan sebenar. Dan keenam, menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Apakah garis selari dan garis rentas lintang? Okay, di sini kita boleh lihat ya. Okay. Garis selari adalah yang warna biru ni. Dia adalah sama kiri dan kanan. Okay. Yang AB ni adalah garis rentas lintang. Jadi garis-garis selari boleh ditandakan dengan anak panah seperti yang ditunjukkan dalam rajah foto. Okay. Garis lurus yang bersilang dengan dua atau lebih garis lurus disebut garis rentas lintang. Misalnya garis lurus AB yang ditunjukkan pada gambar foto ialah garis rentas lintang. Okay. Apakah sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman? Daripada buku teks, didapati apabila satu garis rentas lintang bersilang dengan dua atau lebih garis selari. Seperti dalam gambar ni lah. Okay, boleh lihat. Okay. Yang pertama, sudut sepadan adalah sama. Lihat kalau sudut sepadan bentuk dia macam F. Okay, F. Okay, iaitu A di atas, B di atas, dia akan jadi sepadan. Okay, mesti sama. Okay, B, yang nombor dua, sudut selang-seli adalah sama. Dia selang-seli macam Z. Okay, kamu lihat macam Z. Kamu hafal itu saja. Z. Jadi B dengan C pun sama sudut dia. Okay. Hasil tambah sudut pedalaman ialah 180. Dia macam C. C terbalik. Okay, C ke kiri ataupun C ke kanan boleh. Jadi dia ke dalam. Jadi sudut dalam adalah 180. Maka sudut C tambah sudut D sama dengan 180. Kamu perlu hafal 3 sudut ini. Okay, bagaimanakah anda menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari? Okay, kita lihat contoh dalam teks. Dalam rajah yang berikut, tentukan sama ada garis lurus PQ dan RS adalah selari ataupun tidak. Okay, kamu lihat sini. Sudut sama 48, selari ataupun tidak adalah selari. Okay, sebab sudut sepadannya adalah 48, darjah adalah sama. Manakala ini B, okay, 42 dengan 128. Kalau kamu tambah, adakah dia sama 180? Okay, kamu kira. 42 tambah 128 baru 170. Tak sampai 180. Jadi dia adalah tidak selari. Kerana hasil sudut pedalaman sepatutnya 180 darjah. Okay, barulah selari. Jadi kamu tulis PQ dan RS tidak selari. Okay, bagaimanakah anda menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang? Dalam rajah di sebelah PQ, RS dan PU ialah garis selari. Cari nilai A, B, C. A, ini B, ini C. Jadi diberi 60 darjah, 118 darjah. Okey, penyelesaiannya. Okay, kita boleh tengok sini adalah sudut sepadan. Kita tengok dari A dengan B ini, rentas lintang dia.
A dengan B. Sudut sepadan betul? Sudut sepadan jadi, sudut sedang seli. Salah. Sudut selang seli. Okey, jadi 60 darjah. Jadi B, bila B adalah sudut sepadan dengan sudut C. Ini 118. Okey, jadi dapat 118. B dengan C macam dalam kan? Jadi sudut pedalaman. Okey, jadi kamu kira B tambah C tadi, B adalah 118 tambah C sama dengan 180. Jadi 180 tolak 118 jadi jawapannya 62 darjah. Okey, apa sudut dongak dan sudut tunduk? Okey, konsep sudut adalah sangat penting dalam bidang ukur tanah. Okey, juru ukur tanah menggunakan sudut untuk menentukan jarak antara sudut yang diukur ialah sudut dongak dan sudut tunduk. Okey, apakah sudut dongak dan sudut tunduk? Okey, ini dalam buku teks ya, cikgu ambil. Okey, nombor 1, apabila seseorang melihat objek pada alas yang tinggi, sudut antara arah penglihatannya dengan garis mengufuk disebut sebagai sudut dongak. Okey, sini mengufuk. Dia tengok atas, contoh dia tengok burung. Okey, jadi dipanggil garis mengufuk. Okey, di bahagian A. Okey, apabila seseorang melihat objek pada arah yang lebih rendah, sudut antara penglihatannya dengan garis mengufuk disebut sebagai sudut tunduk. Kalau dia tunduk ke bawah, tengok kucing. Okey, jadi maksud dia garis mengufuk dia adalah garis tunduk. Sudut tunduk. Okey. Jadi kalau A ni sudut A ialah sudut dongak burung itu dari penglihatan Jeffrey. Sudut B ialah sudut tunduk kucing itu dari penglihatan Kim. Okey. Contoh 14. Raja di sebelah menunjukkan kedudukan Devi dan Umi di luar buah bangunan pada tanah mengufuk. Lukis dan labelkan. Okey, ini dia punya soalan. Okey, Devi di bawah. Okey, Umi di atas. Okey, dari sudut A mewakili sudut dongak Umi dari Devi. Sudut dongak. Okey, Umi mendongak. Okey, Umi turun ke bawah. Okey. Jadi jawapan dia Umi ke bawah iaitu A. Mendongak. Okey. Sudut mendongak Umi dari Devi. Maksudnya Devi ini yang mendongak ke Umi. Dari ini maksud dia Devi dulu. Devi ke Umi. Di sudut B mewakili sudut tunduk Devi dari Umi. Okey. Maksudnya ini Umi sedang tunduk dari ke Devi. Jadi tengok sudut dia. Kalau A dalam kan? Dia punya segitiga tu. Okey. Kalau dongak dari Umi. Tengok sudut B dia. Okey. Kena tunjuk macam ini kalau dalam lukisan. Okey, bagaimanakah anda menyelesaikan masalah? Dalam baja di sebelah POT, QOU, PQR dan BOR ialah garis lurus. Okey, tahu ya, perhatikan sini Cari nilai X. Ini X kita. Okey, nombor 2, andaikan PV sebagai garis mengufuk dan L sudut PVO ialah garis tunduk kosong dari V. Cari sudut dongak P dari O. Sekarang kita tengok macam mana cara penyelesaiannya. Okey, jadi sudut QOS, sudut PQO ialah sudut selang seli, iaitu jumlah dia 110 darjah. Okey, sudut QOR sama dengan sudut PVR, sudut sempadan, iaitu jumlah dia 62 darjah. Maka X sama dengan 110 tolak 62 dapat 48. B, sudut QOV tambah 62 darjah sama dengan 180 darjah. Sudut QOV sama dengan 180 darjah tolak 62. Okey, sebab dia hasil sudut pedalaman. Jadi jawapan dia 118. Jadi sudut POQ sama dengan 118 tolak 75 darjah bersamaan 43 darjah. Maka sudut dongak P dari O ialah 43 darjah. Okey, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like and share video cikgu. Bye-bye.